Hai, Assalamualaikum. Hari ni kita jumpa lagi. Tapi hari ni kita nak bincangkan tentang tip kesihatan yang mana usus kita dah cakap hari tu, madu lain kali saja, bibir, hati, kulit, gigi. Okey, hari ni kita cakap pasal salur darah. Okey? Right. Yang lain-lain ni kita akan cakap kemudian. Okey? Salur darah. Basically kan, dalam badan kita ni ada dua perkara yang tak boleh tersumbat tau. Yang pertama, usus, kita dah cakap dah hari tu. Dan yang keduanya, salur darah. Tahu tak, salur darah dalam badan manusia ni sangat penting. Kerana salur darah dalam badan kita ni dari hujung kepala sampai hujung kaki. Ada yang halus, tersangat halus, lebih halus daripada jarum pun ada. Macam ni. Nampak ni kan? Ni jarum ni kan? Ada yang lebih halus daripada jarum ni. So, macam mana kita nak pastikan salur darah ini tidak tersumbat? Okay. So, kita dah nampak, dah dapat gambaran sedikit tentang pentingnya salur darah. So, sekarang ni sebelum kita cerita dalam-dalam lagi, kita nak perkenalkan ataupun kita nak berkenalan dengan salur darah kita. Okay. So, ini ada gambar rajah salur darah. Okay. Nampak tak? Alright. Okay, salur darah ni dia tak macam usus. Usus tu dia bengkak-bengkok kan. Salur darah ni dia lurus lah. Okay. Tapi ini mungkin dah dibesarkan di bawah mikroskop berjuta-juta kali ganda lah kan. Sebab besar. Okay. Right. So dalam salur darah kita ni Allah jadikan ada pasangan dua sejoli. Apa dia pasangan dua sejoli tu? Ni kita nak cerita ni. Kan? Yang merah-merah ni, okey, yang merah-merah ni nampak ni merah-merah, titik-titik merah ni kan. Ini kita namakan kolesterol jahat ataupun nama saintifik dia adalah LDL, iaitu low density lipoprotein, ataupun lebih senang kita nak ingat nama dia kolesterol jahat. Kenapa dia kolesterol jahat? Sebab dia ni jahat gila lah. Okay? Sebab apa? Kerja dia menyumbatkan salur darah kita. Bila kita makan macam-macam kan, so dia akan berkumpul dalam salur darah kita. Jadi kerja dia ni nak menyumbatkan, nak biar tu salur darah kita tersumbat. Jadi kita punya salur darah ni akan ambil masa bertahun-tahun untuk tersumbat sebanyak 70%. Jadi kita kalau boleh tak naklah sampai tersumbat kan. Jadi kita nak bersihkan salur darah kita setiap hari. Okey, pasangan kepada kolesterol jahat ni tadi ada kolesterol baik di dalam darah kita tau. Okey, yang biru-biru ni kan, yang plus ni kan. Okey, yang ni kita namakan dia sebagai kolesterol baik ataupun nama saintifik dia HDL. Bunyinya high density lipoprotein, ataupun lebih mudah kita nak ingat kolesterol baik kita panggil dia. Kenapa nama dia kolesterol baik? Sebab dia baik gila lah kan. Sebab kerja dia, fungsi dia adalah untuk memakan kolesterol baik. Dan dia makan kolesterol baik, habis lama-lama dia mengurangkan jumlah bilangan kolesterol jahat ni. Jadi kita punya salur darah pun tidaklah tersumbat. Okey. Jadi macam mana kita nak pastikan darah kita ni sihat? Kita nak kena turunkan jumlah kolesterol jahat dan kita nak naikkan jumlah kolesterol baik, kan? Okey, so bila kita nak bunuh kolesterol jahat ni, apa yang kita kena buat? Kita kena makan omega 3. Okey. So, apa dia omega 3 ni? Omega 3 ni kita boleh dapat di dalam sumber calamari oil. Calamari oil ni minyak sotong lah, okay? Tapi kat Malaysia tak ada minyak sotong ni. So kita ada sumber yang kedua, fish oil. Fish oil ni yang kita kena makan, okay? Untuk kita nak meninggikan kadar kolesterol baik pula, kita kena makan omega 9. Okay? So apa dia sumber protein omega 9 ni? Adalah minyak zaitun. Okay? So minyak zaitun ni sangat penting tau. Sebab apa? Minyak zaitun ni disebut banyak kali dalam Quran. Lebih kurang mungkin ada dalam 7 kali kalau tak silap disebut dalam Quran. Kalau tak penting minyak zaitun ni, Allah takkan sebut banyak kali dalam Al-Quran. Okay? So inilah apa benda komponen-komponen yang berada di dalam salur darah kita. Jadi apa yang kita nak buat sekarang ni, kita nak pastikan salur darah kita bersih, tidak tersumbat banyaknya bilangan kolesterol baik berbanding kolesterol jahat. Okay?
Right. So sekarang ni kita dah tahu macam mana yang kita nak jaga kita punya saluran darah. So apa kita nak buat? Jadi macam mana kita nak tahu macam mana kita nak pilih suplemen penjaga saluran darah yang betul. Okay, so ini kita nak kongsi sekarang ni. Right. Okay, ni nampak ni namanya Artix-C. Artix-C ni adalah satu suplemen untuk menjaga saluran darah yang mana di dalamnya, okay, nampak tak? Okay, di dalamnya mengandungi 750 mg fish oil, nampak ke? Kan? Dan 250 mg minyak zaitun. Plus dia ada bagi bonus lagi tau. Dia ada bagi vitamin E untuk berfungsi sebagai antioksidan, ataupun lebih glamour lagi kita kenal sebagai awet muda. Barulah kita bila makan benda ni, kita punya appearance kan, kita punya kulit, kita punya kelihatan tak adalah nampak tua sangat. Okay, awet muda kan? Semua orang suka kan awet muda kan? Alright, so sekarang kita dah tahu serba sedikit. Ini fish oil. Okay, fish oil ni macam ni rupa dia. Nampak kan? Cantik kan? Berkilat-kilat besar macam ni. Okay, ni adalah fish oil tambah dengan minyak zaitun dan juga ada vitamin E. Right. Okay, so sekarang ni kita nak buat satu demonstrasi hari ini, okay, tentang macam mana suplemen kita ini, Artix-C ini akan mencairkan kolesterol jahat di dalam badan kita, dalam salur darah kita. Okay, so first kali kita ada air panas. Okay, kita anggapkan ini memang air panas. Kita tuang dalam cawan ni, lupa pula. Okay, wah, air terbanyak pula ni. Sikit. Okay, so itu dia air panas. Air panas ni kira macam mewakili darah kita dekat dalam badan lah, dalam badan kita kan, darah kita dalam salur darah kita tu. Okay, so kita masukkan ni. Ini adalah polyform biasa, kita masukkan kat dalam ni. Ini adalah konon-kononnya kolesterol yang kolesterol jahat tadilah. Okay, yang kita makan bila kita makan tadi kan, kita makan santan berlemak, bergula, apa benda alah semua, berminyak apa semua kan. Especially bila kita makan makanan bergoreng semua kan, makan makanan yang apa tu, yang lemak ayam, kulit ayam kan, yang digoreng menggunakan minyak yang diguna pakai berulang-ulang. Tu bahaya tu bahaya tau minyak tu. Minyak tu memang dia akan buat kolesterol jahat kita meningkat naik mendadak-dadak macam tu. Okey, tu yang lepas tu kita akan rasa macam sesak nafas lah, rasa berdebar-debar lah kan. Siapalah mengumpat aku ni kan. Padahal kita bisa saluran darah kita yang tersumbat kan. Begitu. Okey, so nampak so konon-konon begini. Alright, nampak kan? Panas pula. Okey, ini kita punya ni lah, kolesterol lah, konon-konon lah Okey, so apa kita buat sekarang? Kita nak tengok macam mana minyak ikan ini bekerja. Tak nak keluar dia. Okey, kita akan ambil satu. Lepas tu kita akan cocokkan dia untuk mengeluarkan minyak ikan ni. Okey. Ni. Okey, right. Sumbat di dalam tu. Pancit kan dia. Tak nak keluar. Okey. Keluar kau. Okey, kita pancitkan dia. Nampak kita pancitkan dia kan. Okey, nampak? Kita pancitkan dia. Nampak tak tu? Dia dah mula mencairkan kolesterol jahat tadi. Dia dah mula mencairkan polyform tu. Okey, tengok nampak tu. Tu kita makan lagi kan. Kita makan lagi kan. Makan lagi, makanan sedap. Degil, orang cakap jangan makan yang berminyak goreng-goreng banyak kali. Makan juga kan, degil. Makan juga. Tambahlah lagi. Nampak tu kan? Banyak. Polyform ni ringan. Kena tiup-tiup angin. Habis tegak dia kan. Okey.
So tengok kejap lagi kita akan tunjuk. Nampak kan? Dia dah mula mencair. Inilah yang berlaku di dalam darah kita apabila kita makan Arctic Sea tadi. Okay, so dia akan mencairkan. Nampak tak? Nampak dah tak ada kan? Nampak? Nampak? Dah tinggal kita punya tu je. Dah tinggal dia punya kelongsong kat bawah dia tu tadi. Yang coliform yang banyak-banyak kita masukkan tadi kan, dah tiada lagi. Nampak kan? Kosong, nampak? Tadi kan banyak kita masuk penuh kan, tersumbat salur darah kita kan. So sekarang dah hilang. Jadinya maknanya fish oil tadi ataupun omega 3 tadi telah pun mencairkan kolesterol jahat kita. Okey. Maknanya kolesterol baik yang terkandung di dalam omega Arctic Sea ni tadi telah pun memakan kolesterol jahat yang ada dekat dalam salur darah kita. Okey. So itulah yang akan berlaku di dalam salur darah kita bila kita makan omega 3 dengan omega 9 ni, dan juga ada tambahan vitamin C kat dalam dia. Vitamin E kat dalam dia. Okey. So nampak kan? Habis dah kan? Okey, so dah selesai dah. Alhamdulillah. Jadi apa kita kena buat? Kita kena makan dengan kerap lah Arctic Sea ni, okey, supaya darah kita sentiasa bersih. Sebab kita sentiasa makan, betul tak kan? Jadi macam mana kita nak pastikan saluran darah kita tu sentiasa bersih dan tidak tersumbat? Kita kena amalkan secara konsisten. Okey, lebih-lebih lagi orang yang dah memang ada package penyakit kan, darah tinggi, kencing manis yang berkaitan dengan salur darah lah. Semua penyakit sebenarnya yang berbahaya adalah disebabkan oleh salur darah yang tersumbat. Kanser ke, kencing manis ke, darah tinggi, kolesterol, buah pinggang, stroke, itu semua adalah disebabkan oleh salur darah yang tersumbat. Okey, so hati-hati. Kena sentiasa bersihkan salur darah kita, dan cara terbaik untuk kita pilih apakah suplemen untuk membersihkan salur darah kita, make sure yang ada omega 3 dan yang ada omega 9. Kalau ada vitamin E macam ni, lagi bonus lah kan, sambil-sambil kita sihat boleh awet muda sekali kan. Alright. So itu dah selesai dah kita punya eksperimen. Okey. So sekarang ni kalau kita yang dah tak sihat tu, kita kena amalkanlah untuk memperbaiki saluran darah kita. Dan kalau yang masih sihat, kita kena juga amalkan benda suplemen ni, pembersih saluran darah ni, Arctic Sea ni, supaya kita tidak mendapat penyakit-penyakit beberapa rangkai tu di masa hadapan. Okey. So tahu tak kenapa kita punya suplemen penjaga darah kita ni, pencuci darah kita dinamakan Arctic Sea? Dia tak letak nama omega ke kat situ kan. Dia namakan Arctic Sea kerana sumber ikan, pati ikan tu, minyak ikan tu kita ambil daripada ikan di lautan Arktik. Yang bersih kat sana, yang memang tak ada pencemaran tu, ikan di sana yang kita ambil. Dan ikan di sana tu boleh menyelam dive sejauh 30 km dalamnya. Jadi betapa ikan di sana tu yang terbaik lah kan. Jadi itu yang kita namakan suplemen ni sebagai Arctic Sea. Okay, kita tak letak nama omega. Right. So itu antara tips untuk kita jaga dan untuk kita sedar betapa pentingnya kita kena jaga kita punya saluran darah kita supaya kita lebih sihat, hidup lebih cergas, gembira, senang hati kan. Tapi kita kena juga amalkan kehidupan yang sihat lah. Makan perkara-perkara yang sihat, tidur kena cukup, so kena happy-happy, fikiran jangan negatif kan. InsyaAllah kita cuci dalaman kita, luaran kita akan nampak dengan automatik. Okay, so itu sahaja. InsyaAllah kita akan jumpa lagi dan kita akan kongsikan lebih banyak lagi tips-tips yang bermanfaat untuk kesihatan kita, kerana kesihatan itu adalah satu kurniaan daripada Allah yang sangat besar dan kita wajib untuk menjaga amanah Allah itu. Okay, alright, kita jumpa lagi. Bye.